Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulya wa ni'amihi allati la ta'uddu wa la tuhsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال سبحا وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العابدين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi di malam Jumaat yang penuh barakah dan dimuliakan Sayyidul Ayyan indallah yaumul Jumaah, dan kita bersyukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam rahmat Allah, yakni dalam kasih sayang Allah, kerana diri majlis ilmu itu adalah suatu majlis ilmu berkah rahmat Allah. Itu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya melalui Rasulullah SAW, al-malaikatu ajnadiha li ta'al yatrubuh. Malaikat merendahkan sayapnya kerana redha, kerana suka kepada penuntut-penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita sambung lagi perkara yang berkaitan dengan syarrut ta'am. Qala musannif rahimahullahu taala, itu dan inilah yang terlebih kasih kepada Allah dan tiada yang sangat berkehendak bagimu, hai murid, dan melainkan akan keduanya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hingga mengikat ia Rasulullah sallam akan batu pada perutnya kerana sangat lapar. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi berkaitan dengan makan ini, syarrut ta'am, iaitu kesan daripada makan ini. Kalau seseorang itu kurang makan, maksudnya makan tidak melampau, dia makan pula, dia ingat, dia niat untuk ibadah pada Allah, maka perkara itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada yang sangat berkehendak bagimu, hai murid, kata musannif, tiada yang sesuatu yang berkehendak bagimu, hai murid, melainkan akan keduanya, yakni keselamatan dan amalan itu untuk menjadi kekasih Allah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mengikat ia Rasulullah akan batu pada perutnya kerana sangat laparnya ya Rasulullah. Jadi suatu hari Rasulullah sallam ni dia ikat batu pada perut dia nak bagi tahan lapar tu. Itu menunjukkan di situ bukan Rasulullah SAW tak boleh sehingga bukit nak jadi emas untuk Rasulullah. Banyak lagi kisah. Ini nak menunjukkan bahawasanya lapar itu maksudnya yang tidak memudarat itu, yakni yang tidak berlebihan makan itu adalah yang kita telah sebut dah sebelum ini, dabbus salihin, iaitu amalan orang soleh terdahulu. Itulah kalau kita tengok kisah-kisah para kekasih-kekasih Allah, Iman bin Adham, bahkan Malik bin Dinar, Syekh Fudhi bin Iyad, semua mereka ini bukanlah khususnya Malik bin Dinar ataupun Fudhi bin Iyad. Malik bin Dinar siapa tak kenal dia? Dia seorang peminum arak tegar, dan dia juga selalu berbuat maksiat gini, selalu minum tu, nisbah pada makan tu. Tapi hidayah Allah mengatasi segalanya. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam berkaitan makan ni memang ada kadang-kadang makan ini pada ghalib ni dia memberi kerosakan pada diri seseorang.
Tapi kita sebagai orang Islam yang sudah memahami agama Allah, yang sentiasa nak mendekat diri dengan Allah, orang panggil hidayah itu sudah dibentang kepada kita. Maka kalau kita tengok kisah para sahabat ataupun golongan tabi'in, golongan tabi'in, mereka itu amat jaga tentang makanan. Sebab tu dah setengah sifat para wali abdal, mereka ini menjaga perut mereka ni. Maksudnya mereka tidak makan terlalu kenyang. Syekh Ibrahim Adham ketika dia beruzlah di Bukit Lubnan dulu, Bukit Lubnan dulu, Bukit Lubnan ni dah jadi dah, penuh dengan maksiat. Bukit Lubnan sekarang ni, Bukit Lubnan dulu adalah tempat para kekasih-kekasih Allah beruzlah yang dia mengasingkan diri dalam mendekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jadi orang kasih orang ke wali-wali Allah dulu dia suka beruzlah. Jadi dia makan kacang tu, dia makan dalam beribadah, dia makan kacang seputih. Tu dalam beribadah kepada Allah. Itu orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah nak suruh makan kacang seputih. Para ulama membahaskan ataupun sentiasa nak menyalahi syariat, sepatutnya makan begini tapi kita makan sedikit sehingga memudarat. Bukan begitu. Yang disuruh para ulama, khususnya Imam Ghazali. Betul Imam Ghazali kata tidak perlu di akhir zaman beruzlah. Maksudnya kita nak pergi suluk dalam bukit, dalam gunung ke, tak perlu. Tu cukup. Imam Ghazali kata kamu buat rumah kamu, muat satu bilik dan kamu beruzlah di situ. Tapi Imam Ghazali menyatakan macam mana seseorang itu nak beruzlah, nak mendekat dengan Allah di saat perut dia terlalu kenyang. Kerana terlalu kenyang itu iaitu mengundang kepada malas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengatuk. Tu makan boleh tapi jangan melampau. Makan untuk menguatkan ibadah, itulah dabbus salihin, amalan orang-orang soleh terdahulu. Yang kita telah sebelum ni banyaklah amalan orang soleh terdahulu. Sembahyang duha, tasbih, tahajud, mereka ni antara satunya mereka ni makan tidak melampau. Jadi sebab itulah berpandukan kepada cerita ini Rasulullah SAW ikat perut dia kerana sangat lapar. Maka betapa hal murid, betapa hal niatmu, betapa dibuat sedaya itu seperti demikian. Betapa hal murid, wahai murid, yakni orang-orang yang nak menjalan hati ke rotilah, bagaimana keadaan kamu, betapa hal niatmu, boleh buat ke yang seperti demikian itu. Bagaimana Rasulullah SAW di kalangan para sahabat, mereka iaitu diuji oleh Allah dengan lapar dan mereka kuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah betapa kamu macam mana? Adakah kamu boleh buat sedemikian itu? Maka para ulama menyatakan kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak mampu mengikut secara keseluruhan iaitu apa yang diuji oleh Allah terhadap nabi-nabi para sahabat. Tapi sekurangnya kita litiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni la yuhibbul musrifin. Itu kata Imam Al-Qurtubi, iaitu boleh kita makan tapi jangan makan melampau. Hak lebih teruk lagi membazir. Batulah Imam Syekh Abu Hasan Al-Syadili Al-Ashqa Awliya menyatakan sesungguhnya terhijab seseorang itu dengan Allah dalam membuat ibadah pada Allah, salah satunya mereka itu membazir. Comel dah, dia sembahyang, dia naik haji ke Baitullahil Haram, dia berpuasa, tapi menjadi dia hijab dengan Allah, salah satunya dia membazir. Comel dah dia beli makanan, tapi diri membazir itu. Yang telah kita sebut dah sebelum ni. Hatta Rasulullah menyatakan lalak pun boleh kita selam. Itu sampai tahap tu menunjukkan Rasulullah nak menjaga air segelas kita tu. Kalau nampak lalak jatuh, sunat kita selamkan lalak, dan kita sunat kita boleh minum.
Tapi setengah-setengah orang lah, kadang-kadang orang tak boleh. Tu. Tapi kalau nak minum, Rasulullah menjamin. Ni jaminan Rasulullah. Rasulullah kata sebelah sayap nyamuk Zubabah, lalat itu Zubabah itu, ada sebelah dia gacum, ada sebelah dia penawar. Tu lalat tu. Jadi Rasulullah kata kalau dia masuk dalam air kamu tengok-tengok, ada lalat. Sunat kamu selangkan dia, angkat balik. Jangan selang sampai lock gitu. Maknanya selang dia sekejap, maka angkat balik. Itu disuruh Rasulullah SAW. Rasulullah kata, maknanya Rasulullah nak menjaga bahawasanya jangan membazir. Sebab kadang-kadang kalau gula kawah, kadang-kadang ada lalat jatuh. Dia pun nak jadi orang lalat ni. Dia pun ambil, dia buang gitu. Jangan ambil buang gitu saja. Sunat selamkan. Yughsil, iaitu kamu selam lalat tu, maka ia mendapat manfaat. Kenapa? Rasulullah nak menjaga supaya sesuatu itu jangan membazir. Tu. Kerana membazir ini salah satu menjadi ukuran seseorang dalam nak mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu. Kadang-kadang kebaikan itu banyak dah dibuat, kebaikan ini. Tapi berkaitan dengan makanan, dia membazir. Maka ini jelas disebut dalam Al-Quran, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu kanu adalah ia orang membazir itu ikhwana syayatin, saudara kepada syaitan. Na'udzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan ditanya orang akan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, adakah masa Rasulullah sallam jauh, yakni alat menyuci berah tu daripada sekam ni maknanya penapis tu. Maka kata Sahal, tiada kata orang bertanya, betapa hal kamu makan akan sya'in, yakni yakni gandum yang bersekan ni yang sudah tapis tu. Maka katanya Sahal, itu sahabat Nabi, adalah kami menggalingkan dia, dan kami juga tiap-tiap sekam itu maka terbang ia, maka barang yang telah menerban, maka barang yang ada tinggal nescaya kami basuh akan dia, maka kami khomar yakni kami gaul akan dia, dan kami makan akan dia. Tiada yang dibangsakan, dia tiada yang sangat ujub daripada kata ini, hei murid, padahal adalah Nabi SAW, dan kalau sahabat itu terlebih tinggi martabatnya daripadamu, bertapa halmu, maka apa yang menegah daripada kamu, iaitu daripada engkau berperangai sepertinya, iaitu para sahabat dan Rasulullah SAW. Padahal engkau, hei murid, iaitu tersangat hajat kepada kasih Tuhan daripada hajat niatmu kepadanya. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi suatu hari orang tanya Sahal. Sahal, kalau kita jumpa sahabat Nabi nama Sahal bin Sa'ad bin Sa'ad, nama penuh dia ialah, yang disebut oleh para ulama ialah Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sahidi Al-Ansari. Dia orang Madinah. Dia ni hebat dia ni. Masa Rasulullah SAW wafat, umur dia muda lagi. Ketika tu umur dia dalam 15 tahun. Tu yang telah kita sebut dah sebelum pagi subuh sebelum ni, iaitu nama dia ialah Hazin namanya Hazin. Rasulullah dengar begitu, Rasulullah kata, tak jadi, mari sini Sahal. Rasulullah tukar nama dia, Rasulullah letak pada nama Hazin kepada Sahal. Sahal sebab Hazin ni makna sedih. Rasulullah kata tak comel nama sedih. Jadi orang panggil Hazin, sedih. Tak comel. Bukan sebab-sebab dia, tapi nama itu sendiri. Jadi Rasulullah tukar ini. Dan Sahal adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sentiasa melakukan kebaikan dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, khususnya dalam berkaitan dengan makanan. Jadi Sahal ni Allah Ta'ala beri umur dia lebih panjang, dalam satu lebih
Kata ahli surah, di antara sahabat yang terakhir mati di kota Madinah adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sahili Al-Ansar radhiyallahu anhu. Jadi dia lama ni. Jadi bila dia orang terakhir yang boleh berkata sami'tu Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sami'tu mana dia dengar sendiri dia depan Rasulullah. Sami'tu. Tu kan biasa kita dengar Nabi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar aku. Jadi Rasulullah sahabat kata, kalaulah selepas kematian aku ini tidak akan ada dah orang yang berkata sami'tu. Sebab dia orang yang terakhir panggil sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan sami'tu itu di antaranya. Banyak lagi lah balaghatin Nabi, banyak falafah begitulah. Cuma Sahal ni dia seorang sahabat Nabi SAW, budak lagi, umur 15. Rasulullah wafatnya umur 15. Jadi suatu hari orang tanya pada Sahal tentang jauh ni maknanya ini iaitu yang orang panggil berah, orang panggil alat yang orang panggil nak mencuci berah tu, apa istilah kita hari ni, orang panggil badang. Tu dulu dia napih berah tu, ataupun napih apa-apa kacang ke apa ke kulit tu, dia buat dengan badang. Istilah bahasa tani panggil sekam. Sekam tu. Maka katanya Sahal tiada kata orang bertanya pada dia, betapa kamu makan syair tu macam mana? Yang bersekam tu kata Sahal, aku makan gandum ni. Orang dulu puasa gandum tu dia napih, bahkan napih badang panggil, setengah badang. Okeylah, istilah banyak lagi lah. Jadi dia kata adalah kami dulu iaitu menggalikan dia, yakni dia menapih itu, dan kami juga pada tiap sekam itu maka terbang ia. Jadi bila kita napih ni kulit-kulit, kalau orang panggil napih kacang ke kulit-kulit atau terbang tu, ia badan yang menerbang iaitu barang yang ada tinggal, nescaya kami basuh akan dia. Jadi Sahal kata, kita ambil semudah kacang Jawa tu, kalau kita napih kulit dia tu hak jatuh, Sahal kata kau ambil aku basuh balik. Tu sahabat tahap tu. Tu sahabat Nabi SAW. Itu menunjukkan mereka ini cermat dalam makan dan mereka tidak membazir. Dan begitu juga ada sebuah riwayat kata musyaqqah untuk mendapat makanan. Jadi bila begitu dia basuh dan kami khamarkan, yakni kami gaulkan dengan kohok yang itulah kami gaul belaka, dan kami makan akan dia. Dan kami makan, bila kami gaul ni kami makanlah dia. Tu kata Sahal yang sangat iaitu tiada yang sangat ujub daripada kata ini, hei murid. Tiada yang sangat ujub, yakni tiada yang sangat pelik kata ini, wahai iaitu hei murid. Kata musannif rahimahullah taala, cerita Sahal ni kata para ulama tak pelik, kerana para sahabat Nabi SAW, keberkatan mereka itu menjaga tentang makanan. Tu mereka tidak membazir. Selagi mereka boleh makan, mereka makan. Kita tidaklah nak suruh buat siapa tahap tu, siapa hak yang tu kita nak ambil juga, hak yang kita tak perlu makan kita nak makan juga. Tidak perlu. Apa yang dibahaskan oleh para ulama, tetapi disuruh para ulama ialah jangan berlebihan. Sebab itulah kita tengok dalam kitab-kitab Imam Ghazali sendiri, bukan kita nak suruh makan kulit kacang, kulit bawang, apa lagi yang sudah kita buang tu. Bukan sampai tahap tu. Cuma disuruh la tusrifu, jangan kamu melampaui. Supaya kamu membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang tidak dapat makanan, seperti Palestin, mana lagi, banyak lagi. Itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan kisah Sahal. Banyak lagi lah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu taala, padahal kata ini murid, padahal adalah Nabi dan sahabatnya itu terlebih tinggi martabatnya. Padahal kedudukan Nabi dan para sahabat, kedudukan mereka lebih tinggi iaitu daripada kamu. Bertapa halmu, macam mana kamu?
makanan banyak, kadang-kadang membazir, kadang-kadang hak jadi masalah, kadang-kadang gijamu rumah orang. Itu banyak juga. Sia kadang-kadang. Tu kadang-kadang kita gijamu orang, saya sendirilah kadang-kadang bila kita nak buang pinggang plastik tu, tengok dalam dalam beledi ke ataupun dalam plastik hitam ke, banyak daging-daging bazir. Tengok. Tak boleh begitu. Rasulullah bagaimana cermat di kepada sahabat. Ni orang jemput makan, pergi. Alhamdulillah, bagus mendatangi jemputan orang. Tapi sedar dan tidak sedar, seperti mana disebut Syekh Iman, iaitu Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, bahkan disebut juga oleh para ulama-ulama kemudian ini, iaitu sedar dan tak sedar dia mengkhianati tuan rumah itu sendiri. Dia mengkhianati. Khianat macam mana? Dia ambil banyak. Tu batulah tuan-tuan rumah ni buat istilah, buat taktik baru. Taktik baru bagus juga taktik itu. Dia tak buat daging banyak selalu. Molek juga. Dia pun sikit nak kurang pula, dia tambah balik. Dia nak jaga hak yang tukang membazir tu kadang-kadang. Tak boleh begitu. Maknanya kata ulama, dia buat perkara yang baik, mengundang, iaitu datang pada orang jemput rumah kita pergi. Alhamdulillah. Tapi sedar dan tak sedar dia mengkhianati tuan rumah itu sendiri. Banyak berlaku begitu. Ni masalah. Dia khianat tuan rumah, yakni dia membazir daging. Kalau tak boleh nak tu ambil sikit-sikit, melainkan musyaqqah dia tak nak telan tu, ataupun tengah ambil memang dia yakin sudah tu, tapi oleh kerana mari penyakit apa ni tak dia nak habis dah, dia buang. Itu kerana musyaqqah, mudarrah tu terlain. Ni sengaja kadang-kadang ambil banyak selalu. Tak boleh begitu. Ini banyak kadang-kadang. Banyak kita tengok tempat-tempat jamu kadang-kadang bazir, ataupun majlis-majlis berbuka puasa ke di masjid surau, kadang-kadang kita tengok banyak sungguh membazir. Tak boleh. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan khianat pada makanan, dan termasuk golongan kanu ikhwana syayatin, saudara kepada syaitan. Auzubillah min zalik. Perbuatan begitu la syak, seperti mana Al-Imam Ibn Katsir menyatakan, tidak syak lagi sekiranya perbuatan itu, perbuatan membazir itu, dia mengetahui diri membazir itu tak boleh, tapi dia ambil mengikut hawa nafsu dia juga, lalu dia membazir, dan tidak syak lagi sesungguhnya dia adalah saudara kepada syaitan, seperti mana Allah Azza wa Jalla menyebut. Itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang membazir itu kanu ikhwana syayatin. Na'udzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi bila begitu Allah Ta'ala bagi keberkatan tu. Makan tak kenyang, makan jadi malas buat ibadah. Sehingga Imam Syekh Abdul Salam, seorang tasawuf juga, dia kata diri asal makanan tu halal, tapi menjadi suatu perkara syubhat, perkara yang tidak halal pada zahir halal lah, tapi pada nak mendekat diri panggil haram. Dalam nak mendekat diri dengan Allah tu, maknanya dalam nak mendekat diri kepada Allah jadi terhijab. Sebab apa? Sebab dia membazir makanan itu. Na'udzubillah min zalik. Batulah disuruh menjaga sangat berkaitan dengan diri membazir, seperti mana kisah para sahabat tu. Qala musannif rahimahullahu taala, dan iaitu kata musannif rahimahullahu taala, apa yang menegah daripada kamu berperangai, iaitu padahal adalah nabi dan sahabat yang terlebih tinggi martabatnya daripadamu, bertapa halmu, apa yang menegah darimu daripadamu, iaitu berperangai sepertinya para sahabat dan nabi, padahal engkau murid bersangat hajat kepada kasih pada Tuhan daripada hajat niatmu itu. Kata musannif, bagaimana para sahabat Nabi cermat tak membazir tentang makanan ni. Betapa diri kamu ni, kamu sangat berhajat nak menjadi kekasih Allah, nak menjadi ahlillah, iaitu kekasih Allah ni. Tetapi macam mana keadaanmu tu, kamu membazir tu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa masa memakan ia akan daun kayu
serta perang ia dengan segala kafir, tiada hirau ia Nabi ketiadaan makanan. Jadi suatu masa pula musannaf kita buat nakal selalu, dia buat mari cerita sikit gitu. Dia kata ada suatu masa Rasulullah berperang di suatu medan perang. Rasulullah makan daun kayu saja. Rasulullah makan daun kayu saja ni. Lalu Rasulullah serta berperang, iaitu di dalam peperangan. Tu dalam peperangan ni, kisah ni saya tengok dalam kitab Ibn Hisham. Dia merupakan kita ini ialah perang Tabuk. Dalam perang Tabuk ni Rasulullah makan daun saja. Rasulullah makan daun lalu berperang. Tu tahap tu nisbah makanan tu. Hari ni kita makanan bermacam-macam jenis makanan. Bila mewah dengan makanan, membazir, ini masalah. Itu Allah Taala akan terik keberkatan makan. Keberkatan tu Allah Taala terik. Makan memang sedaplah, tapi musibah kepada orang yang membazir makanan ini, Allah Ta'ala terik dia dalam manis dalam ibadah. Manis. Dan dia suka manis sangat membazir, Allah Ta'ala terik pula keberkatan dalam dia nak buat ibadah kepada Allah. Nak ibadah puasa malah, nak buat ibadah sunat ini malah, nak zikrullah malah, sekabulah. Itu setengah daripada Allah Ta'ala terik. Itu salah satu punca daripada orang yang membazir tentang makanan ni. Itu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah berperang dengan orang kafir tidak hirau, walaupun perut lapar ni. Demikian lagi sahabat Nabi sepertinya Nabi. Sahabat Nabi pun begitu juga. Dan adalah setengah daripada sahabat Nabi beberapa orang yang bersungkur-sungkur mereka itu di dalam sembahyang, seolah-olah mereka itu gila kerana sangat laparnya. Jadi sahabat Nabi ni bersungkur, maknanya sembahyang ni ibarat begitulah. Bersungkur maksudnya bersungkur. Tu maknanya seolah-olah dia tahan pada lapar tu, apa tahap tu. Itu maksudnya bersungkur. Kalau nak sedap letak sing tu domah lah, bersungkur. Takut saya bersangkar atau boleh belaka bersingkar. Tu. Jadi saya mengaji ni Tuan Haji Rahim ni, dia kata bersungkur maknanya boleh kena semayang ni, kadang-kadang orang lapar dia tahan gitu kadang-kadang. Begitu. Jadi sahabat Nabi SAW ni, mereka ini seolah-olah macam gila. Bukan orang gila, tapi kerana sebab lapar ni. Itu kisah para sahabat Nabi SAW. Maka bertapa bagimu tiada engkau bicara akan hal mereka itu. Kata musannif, betapa keadaanmu ni macam mana. Para sahabat lapar dan nak mendekat diri pada Allah. Hal mereka itu nescaya, iaitu kenapa, iaitu engkau tidak ambil kira akan hal mereka itu. Maksudnya kalau kamu ambil kira kisah para sahabat, bagaimana kedudukan para sahabat lapar tidak membazir makanan ni, nescaya engkau akan ambil ibrah, iktibar akan hal mereka itu. Nescaya kalau kita ambil ibrah kisah para sahabat lapar, ataupun orang terdekat ni di Palestin ke, di Sudan, di Syria, bagaimana ni umat Islam keadaan lapar, makan batu saja, makan pasir saja. Kalau kamu ambil iktibar ketika itu, macam mana keadaanmu, sudah tentu kamu akan berubah. Sebab itulah hikmah puasa ni disebut oleh para ulama, hikmah berpuasa di bulan Ramadan ni. Apa hikmah? Salah satu hikmahnya nak bagi seseorang itu rasa bahawasanya bagaimana daripada pagi sampai ke petang orang panggil tak boleh makan. Begitulah orang-orang yang tidak dapat makanan Afrika, Sudan, Palestin, daripada pagi, daripada petang ataupun sampai 2-3 hari tak makan, rebus batu, rebus pasir, macam-macam lagi. Tu bagaimana? Itu kalau kamu ambil pengajaran begitu, kata musannif, kamu akan berubah. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah aku senyap aku memberat dengan perutku atas bumi kerana sangat lapar, dan serta aku ikat batu pada perutku, dan senyap adalah aku kedudukan pada sehari atas jalan raya. Maka berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihat ia kepadaku serta tersenyum ia Nabi, kerana mengenai ia Nabi akan barang yang pada mukaku dan tubuhku daripada bekas lapar.
qala musannifu rahimahullahu taala. Abu Hurairah menceritakan suatu hari aku memberat perutku ni pada bumi. Maksudnya aku tahan perut aku ni, bukan memberat maksudnya dia letak nerak begitu. Maksudnya dia memberat ni, masuk memberat di sini, dia tahan perut dia ni. Lapar ni Abu Hurairah ni. Ketika itu Rasulullah pun di sini Rasulullah ketika itulah Rasulullah pun itu adalah aku kedudukan pada sehari atas jalan raya. Aku duduk jalan ni sakit ni lapar, aku jalan. Abu Hurairah cerita ketika itu berjalan Nabi. Ketika itu Rasulullah pun lalu. Bila Rasulullah lalu, melihat ia Rasulullah tengok keadaan aku ni. Rasulullah senyum pada aku. Rasulullah senyum kerana apa? Kerana mengenal ia barang yang pada mukaku dan tubuhku. Mana yang nampak tubuh aku lemah, muka aku pucat sebab dah makan ni, lapar ni. Dia berbekas lapar. Kemudian berkata ia Nabi, ya Abu Hurairah. Lalu Rasulullah pun senyum pada Abu Hurairah. Rasulullah tengok kedudukan Abu Hurairah ni, duduk lapar ni, Lalu Nabi pun senyum. Lalu Nabi kata apa? Ya Abu Hurairah. Maka kataku labbaik, ya Rasulullah. Tu labbaik maknanya ya Rasulullah. Dia sahut selalu. Lalu ya Rasulullah, katanya Nabi, berjalan olehmu sertaku. Mari Rasulullah mari berjalan bersama aku ni. Maka aku berjalan sertanya Nabi. Lalu aku pun berjalan bersama Nabi. Nabi mari. Rasulullah tengok aku lapar, muka aku berubah, tubuh aku pun lain ni. Rasulullah pun ajak aku, mari ya Abu Hurairah ni. Maka masuk ia Nabi ke dalam tempatnya, yakni dalam suatu tempat tu. Maka minta izin ia Nabi kepadaku. Rasulullah masuk suatu tempat tu, iaitu Rasulullah masuk suatu tempat yang ada buat sedikit rumah makanan tu. Maka aku izin akan dia, aku Nabi, aku pun izin Nabi. Aku izin Nabi. Tak apa, Rasulullah masuk dulu Rasulullah. Kemudian masuk ia Rasulullah. Bila Rasulullah ajak, maksudnya tempatnya di mana rumah Nabi. Rasulullah ajak, mari nampak Abu Hurairah lapar, dak gerok, pucat muka ni. Mari sini Abu Hurairah. Tu ketika itulah aku ajak, atau aku tengok Rasulullah masuk dulu. Rasulullah pun kemudian masuk ia Nabi ke dalam rumahnya Nabi. Maka mendapat ia Nabi akan air laban, air susu tu, satu qadah, satu cupak tu, satu bekas yang kecil tu. Katanya Nabi, katanya tu, dari mana air labang ini? Maka kata mereka itu, yakni orang-orang yang ada sekitar tu, hadiah orang akan dikau ya Rasulullah. Rasulullah pun tanya, air susu mak siapa ni? Maka kata mereka itu, orang yang ada sekitar tu, ada orang hadiah kepada engkau Rasulullah. Hadiah Rasulullah dia dah ambil sedekah. Kalau hadiah Rasulullah ambil, kalau sedekah Rasulullah dah ambil, sebab Bani panggil keturunan Nabi tak boleh menerima sedekah, hadiah, kerana martabat kedudukan mulia Rasulullah tu. Qala musannif rahimahullahu taala. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah. Kataku, Rasulullah pun panggil balik, wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah kata apa? Labbaik ya Rasulullah. Pergi seru olehmu akan ashabus suffah. Tu Rasulullah ambil air susu ni. Jadi Abu Hurairah kata, Allah, ingat air susu ni boleh aku dah. Ibarat begitulah, aku tengah lapar ni. Tiba-tiba Rasulullah suruh panggil ahli suffah. Ahli suffah ni yang duduk dia buat rumah kecil-kecil saja di depan panggil di kat Masjid Nabi Madinah tu, kat Masjid Nabawi tu, kat Masjid Nabi tu dia buat rumah kecil-kecil saja. Sebab apa dia buat begitu? Sebab dia takut terlepas hadis-hadis Nabi ataupun perkataannya keluar daripada Rasulullah SAW. Jadi dia bina rumah situ tu. Ya orang susah ni, tapi dia sangat cinta kepada sabdaan Nabi SAW. Itu ahli sufah ni, iaitu kamu dipanggil wahai Abu Hurairah, iaitu jamu sekalian Islam. Tiada kembali mereka itu kepada ahli suf mereka itu
maka tiada harta mereka itu, kerana mereka itu nak balik kepada ahli mereka ni orang susah, mereka ni tiada harta dan tiada meminta kepada seseorang, mereka pula minta kepada seseorang. Maka apabila didatang sedekah, saya memberi oleh Nabi akan mereka itu. Jadi tiap-tiap barang yang ada orang bagi perututan kepada Nabi ni, Nabi pun bagi pada para sahabat, orang yang susah sufah tu, yang di sekitar masjid Nabi tu. Tu kerana dia orang susah ni, tapi dia orang yang hebat, sentiasa cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW. Itu. Dan tiada makan ia yang di sufah ni daripadanya, daripada apa-apa makanan ni, suatu ni. Maka apabila datang hadiah, nescaya memberi ia Nabi akan mereka itu. Jadi Rasulullah ni dah menerima sesuatu barang sedekah. Kalau melainkan barang yang hadiah, Rasulullah ambil lah. Tapi kalau barang sedekah ni, Rasulullah bagi kepada golongan-golongan sufah ni. Tu Rasulullah. Tu ada perbahasan lain pula lah, keturunan Sa'id macam mana tu. Qala musannifullah rahimahullah ta'ala, dan memakan ia daripadanya suatu. Jadi bila begitu, mereka itu makan sesuatu tu, dan akan dikau oleh demikian itu. Maka kataku, kataku ini kata Abu Hurairah, bila Rasulullah ajak air susu dalam bekas sikit ni, Rasulullah panggil. Rasulullah panggil, maka bawa sahabat ayat sofa, ahli sofa ni tu Abu Hurairah kata, air susu ni sepatutnya boleh aku, sebab aku lapar ni, barat begitulah. Tapi Rasulullah suruh panggil ni. Maka kataku dalam hatiku, ini laban ini pada ashabus suffah, ini labang, ini susu ni untuk ahli suffah, padahal aku terlebih patut meminumkan dia supaya kuat aku dan dia, kerana sangat aku lapar. Dalam hati Abu Hurairah kata, sepatutnya akulah, Rasulullah panggil aku jumpa, aku tak ada Rasulullah panggil ajak masuk minum susu laban ni, sepatutnya aku yang berhak dapat, aku sangat lapar. Ni Rasulullah panggil pokok ahli suffah pula ni. Tu ketika itu, maka apabila datang mereka itu pokok ahli suffah ni, saya menyuruh akan daku oleh Rasulullah SAW memberi mereka itu, iaitu bila mari pokok sufah ni, mari belaka ni, Rasulullah kata, Abu Hurairah, kamu ni makanan ni bagi pokok ahli sufah ni. Maka aku beri akan mereka itu, aku pun beri, dan tiada ku harapkan sampai akan daku. Aku rasa dak aku dah ni, Abu Hurairah kata, aku dak aku dah ni, duk bagi pokok ni ramai dah ni. Kerana sedikit air laban, kerana sedikit air laban ni dan banyak mereka itu. Abu Hurairah kata, air susu laban ni tak boleh aku dah, kali ni pokok ahli sufah belaka ni, sebab mereka itu ramai, dan tak dapat tiada aku taat akan Nabi, walaupun bagaimanapun aku tetap taat pada Nabi, buat apa Nabi suruh. Maka aku datang akan mereka itu, maka aku arah mereka itu. Pokok ahli sufah ni, Abu Hurairah kata, aku pun pergi kat mereka itu, aku pergi makanan. Maka datang mereka itu kepada Nabi dan duduk mereka itu. Bila mereka tu pakat mari belaka Rasulullah tu, air susu dalam suatu bekas yang kecil tu. Tu. Maka kata Rasulullah, ya Abu Hurairah. Maka kataku, labbaik ya Rasulullah. Maka katanya, ambil oleh air labang ini, maka beri olehmu akan mereka itu. Ambillah air susu labang ni, mungkin bagi ke pokok ahli sufah ni. Rasul Abu Hurairah kata, aku dah lapar lagi ni, aku dahaga ni, aku rasa dah aku dah, sebab pokok ni ramai, pokok ahli sufah ni. Bila begitu, maka beri oleh mereka itu akan mereka itu, aku berilah. Maka aku ambil qadah bekas tu, maka aku beri seorang laki-laki hingga kenyang ia, maka dikembali kepada qadah, kepada bekas tu balik. Dan kemudian aku beri akan seseorang lelaki hingga kenyang, aku bagi seorang-seorang ni, dikembali kepada aku qadah ni, demikianlah hingga kenyang sekalian mereka itu. Aku bagi seorang-seorang lelaki ni pokok ahli sufah ni. Maka ambil oleh Rasulullah dan menjabat ia Rasulullah ambil bekas tu, maka menilik ia Rasulullah tengok kepadaku. Rasulullah pun tengok, Abu Hurairah ni lapar lagi, lapar ni duk bagi bagus. Abu Hurairah utamakan orang walaupun lapar. Itu dalam sanad dia lain lah. Maka tersenyum ia Nabi, serta kata Nabi itu tengok bagus. Orang biasanya kalau dia tak saat lapar, ada masa dia nak layan orang, perut dia lapar, dia sibuk cari perut orang. Tu biasa. Tapi Abu Hurairah ni bagus, seorang sahabat Nabi SAW yang taat, dia rela bagi makanan ni.
Dia kan walaupun dia lapar. Bila begitu sudah bagi kenyang belaka, maka dia pun Rasulullah tengok pada dia, Rasulullah pun senyum pada dia. Serta katanya Rasulullah, ya Abu Hurairah, maka aku kata, labbaik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, duduk olehmu, engkau minum air labang ini. Rasulullah kata duduk. Bagi air ni, susu air labang ni. Maka aku duduk, maka aku minum. Maka katanya, minum olehmu wahai Abu Hurairah, dan aku minum. Maka sentiasalah Nabi SAW berkata, minum olehmu hingga aku kata kenyang aku, demi Tuhan menjadikan akan dikau Rasulullah dengan sebenar-benar tiada aku, iaitu tempat yang luas air labang ini ke dalam perutku. Kemudian maka minum Nabi SAW. Nabi pun lapar juga. Nabi suruh bagi ke Abu Hurairah, Nabi pun bagi pula ke Nabi pun minum pula. Ini mukjizat Nabi lah, air labang Nabi tu. Yang lebih daripada aku, murid, ni sikit lagi. Murid, tilik olehmu akan hal Nabi dan segala sahabat Nabi. Wahai orang-orang yang nak menjalan hati ke hadratillah, mu tengoklah, kata musannif pengarang kitab ni, bagaimana kelakuan para sahabat Nabi, diri Nabi SAW yang mulia. Nescaya engkau akan dapat manis dalam berperangai seperti perangai mereka itu sahabat, dan mudahlah engkau hilang daripada segala perangai yang keji dan tegah, dan tegahlah hatimu akan perbuat seperti mereka itu. Wallahu maufiq, mudah-mudahan Allah memberi taufik. Itu kata musannif. Jadi dalam cerita tadi ialah bagaimana para sahabat Nabi SAW. Abu Hurairah sendiri dia lapar. Dia dah keadaan dia lapar. Bila begitu Rasulullah tengok dia. Bila Rasulullah tengok dia, Rasulullah pun panggil dia, Abu Hurairah, mari ikut ke belakang. Sampai dalam rumah Nabi ambil susu. Rasulullah tanya, hak siapa ni? Sedekah ke hadiah? Maka kata mereka itu, ini hadiah. Ini hadiah. Rasulullah ambil. Hadiah, ini sedekah. Kalau hadiah Rasulullah ambil, sedekah Rasulullah bagi. Itu. Bila begitu, ceritanya kita telah baca saat ni, ialah Rasulullah ambil. Bila tu Rasulullah bagi ke pokok ahli sufah. Ahli sufah ni yang sentiasa duduk di sekeliling masjid Nabi, dia buat rumah kecil-kecil saja. Ibarat pondok-pondok lah. Di pondok-pondok dia buat kecil tu. Kerana takut lepas hadis-hadis Nabi SAW. Dia sangat cinta pada sabdaan Nabi. Jadi bila begitu, Nabi pun ambil. Suruh Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika itu sangat lapar. Dia lapar, tapi duk bagi lagi ke orang. Tu, ini boleh contoh akhlak Nabi. Walaupun lapar, tapi mengutamakan orang. Ini akhlak yang sangat mulia lah. Payah. Tapi orang dapat itu, kata Imam Nawawi, fadlullah. Itu kelebihan Allah. Dia perut lapar, duk bagi ke orang lagi. Itu. Ketika itulah Nabi pun suruh Abu Hurairah minum. Maka ada pengajaran di sini juga boleh kita mengambil pengajaran kata ulama, iaitu bekah itu boleh bergilir. Kan ada sufah itu yakni bekah mulut orang, iaitu mulut orang ini adalah orang bagi mencerah hati. Maknanya kalau kita orang baik, orang tu kita boleh ambil cawan dia, bekah dia minum. Suami soleh, isteri baik, apa lagi orang-orang baik, kita boleh ambil, kita boleh minum bekah. Ini iktibar dalam cerita ini. Jadi itulah kata musannif, kalaulah kamu tahu kisah para sahabat begitu, sampai tahap tu jaga makanan, tak membazir, nescaya kamu akan berperangai seperti mereka itu. Akan hilanglah segala perangai yang keji, dan tegahlah hati kamu dan berbuat yang demikian itu. Jadi dia sebut belakang sekali, wallahu maufiq, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita dalam melaksanakan amalan makan ini. Sebab tu Luqmanul Hakim nyatakan, perangai seseorang terletak pada makanan. Kalau seorang tu pandai mendidik perangai dia ke atas haram makanan, insya Allah Ta'ala akan pelihara perangai dia. Nak akhlak molek, jaga bab makanan. Itu disebut oleh Luqmanul Hakim. Faslun, yang kedua pada menyatakan syarrul kalam. Tadi syarrul ta'am, ini masuk pula pada syarrul kalam, banyak berkata pula. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan kita ada iltizam, ada kesungguhan dalam amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuatan kepada kita dalam melaksanakan apa-apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على اسم محمد وعلى اسم محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.